محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 5. Muka surat 5, baris yang ke-18. Baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka kata muallif, kata pengarang Imam Ghazali rahimahullah, kami, yakni Imam Ghazali, karangkan pada membicara, memutus jalan ini, jalan ibadah, dan menyatakan perjalanannya, perjalanan ibadah. Kami karangkan beberapa kitab, yakni akan beberapa kitab, seperti Ihya Ulumuddin dan kitab Asrar dan kitab Al-Qurbatu ilallahi ta'ala dan lainnya daripada yang demikian itu. Beberapa kitab ni yang meliputi, yang melengkapi atas yang halus, atas yang halus daripada ulum, daripada ilmu-ilmu yang sukar dan payah atas faham orang awam, maka dicedera, ini dicerca mereka itu awam padanya, pada beberapa kitab yang halus daripada ulum yang sukar, yang payah atas faham orang yang awam. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, jadi kita maklumlah kitab Minhajul Abidin ni bukan Imam Ghazali yang karang. Imam Ghazali imla, yang mengarangnya adalah murid kepada Imam Ghazali, murid kepada Imam Ghazali yang menulis. Murid Imam Ghazalinya Abdul Malik bin Abdillah. Imla dengan bahawa Imam Ghazali yang imla. Faham imla? Makna bukan Imam Ghazali yang tulis, Imam Ghazali yang kata, muridnya yang tulis kitab Minhajul Abidin, itu dipanggil imla. Makna Imam Ghazali kata susun, kemudian murid Imam Ghazali yang menulis, dia panggil imla lah tu. Jadi yang menulisnya adalah Abdul Malik bin Abdillah, murid kepada Imam Ghazali rahimahullah. Sebab tu ayat kitabnya, maka kata muallif, kata pengarang kitab radhiyallahu anhu Imam Ghazali. Kenapa maka kata muallif, tak tulis gitulah. Sebab yang Imam Ghazali ni bukan yang tukang tulis. Jadi murid yang tukang tulis, maka dia pun kata Imam berkata, yang ni muallif berkata Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali yang berkata.
Yang mencatat, yang menulis kitab Minhajul Abidin Abdul Malik bin Abdillah. Itu ayat kita. Kalau Imam Ghazali yang tulis sendiri, maka tak payahlah kata muallif. Sebab apa? Sebab muallif pengarang tu yang tulis. Tapi Imam Ghazali bukan penulis. Penulisnya Abdul Malik bin Abdillah. Maka Abdul Malik bin Abdillah lah kata Imam Ghazali. Bersambung gitu. Ada ni. Maka kata Imam Ghazali ni jawab daripada terdahulunya, tak kala kami Imam Ghazali dapat akan jalan ini, jalan ibadah dengan sifat-sifat yang terdahulu bicara. Panjang bicara berkaitan dengan perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada permulaan jalan ibadah sampailah kepada tercapai maksud ibadah, sampai kepada makrifah, mahabbah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Imam Ghazali terdahulunya tilik akan jalan ibadah, yang mana segala-gala kita ni bergantung kepada ibadah. Sama ada kita ni orang yang berbahagia, orang yang bertuah, bergantung kepada ibadah. Tanpa ibadah kita tak ada apa-apa pun. Kehidupan kita di dalam dunia ni tidak ada apa-apa tanpa ibadah. Kedudukan kehidupan kita atas dunia bergantung kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kehidupan atas dunia bergantung kepada pekerjaan dunia, pangkat dunia, bukan. Bergantung kepada kedudukan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita berfaedah pun bergantung kepada ibadah kita. Maknanya kita berjaya tak berjaya atas kehidupan dunia adalah bergantung kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nilai yang agama. Nilai yang orang dunia, ibadah ni hanyalah sambilan saja. Terkadang ibadah ni langsung ditinggalkan, sebab bagi mereka kejayaan adalah kejayaan dunia. Ni hak kejayaan sebenar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ghazali tilik jalan ibadah daripada permulaan ibadah sampai kepada tercapai maksud ibadah, makrifah, mahabbah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makrifah khasah, makrifah awliya. Mahabbah khasah, mahabbah orang-orang muqarrabin. Ini segelintir Imam Ghazali kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada permulaan ibadah ni, jalan ibadah jalan yang sangat sukar, jalan yang sangat payah, masyakkah dia sangat banyak. Kemudian kebinasaan dalam jalan ibadah ni banyak. Yang menegah kita daripada ibadah pun banyak. Yang membimbang, yang mengganggu kita dalam ibadah pun banyak. Dalam beribadah ni banyak seterunya. Dalam ibadah ni penolong sangat sedikit. Ini Ghazali cerita hak berkaitan dengan permulaan ibadah sampai ke kemuncak ibadah. Kemudian diri kita pula, kita ni hamba yang lemah. Masa kita pula, masa sekarang, masa yang payah. Masa sekarang, masa Imam Ghazali rahimahullah, pekerjaan agama sudah terundur ke belakang. Umur kita singkat, pendek. Dalam kita mengerjakan ibadah, banyak taksir, banyak cuai. Itu bahagian kita pulaknya. Ibadah tu suka payah dah. Kita lemah pula. Kita daif, zaman pula zaman yang payah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tak dapat tidak ibadah ni. Kalau mereka yang dapat menjalani jalan ibadah akan dapat kemenangan, kebahagiaan selama-lamanya di hari akhirat. Sesiapa yang luput ibadahnya di dunia, maka akan binasa bersama dengan orang yang binasa di hari akhirat.
rugi bersama dengan orang rugi di hari akhirat selama-lamanya. Kemudian dalam keadaan jalan ibadah seumpama tu sangat sedikit, qalla wa azza, sangat sedikit orang yang menjalani jalan ibadah yang sebenar. Kemudian dalam sedikit orang menjalani jalan ibadah yang sebenar ni, sedikit sahaja yang dipilih oleh Allah sampai kepada kemuncak ibadah makrifah dan mahabbah khasah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila keadaan ibadah tu seumpama tu, maka kami muallif, maka kata muallif Allah ini jawab kepada terdahulu jalan ibadah tu sebagai cerita terdahulu. Jawabnya, maka kata muallif, kata pengarang radhiyallahu anhu, kami Imam Ghazali rahimahullah karangkan pada membicarakan, memutuskan jalan ini jalan ibadah. Macam mana kita nak menempuhi jalan ibadah? Macam mana kita nak menempuhi jalan ibadah? Imam Ghazali cerita-cerita kedudukan ibadah ni bukan nak mati semangat kita, bukan. Nak cerita hakikat sebenar jalan ibadah ni. Kemudian Ghazali pun karang kita menyusun macam mana untuk melepasi jalan ibadah dan menyatakan perjalanan ibadah. Imam Ghazali karang karang pada membicarakan jalan ibadah dan menyatakan ibadah ni beberapa kitab, yakni akan beberapa kitab. Sebelum karang kitab Minhajul Abidin, yang mana kitab Minhajul Abidin ni kitab yang terakhir bagi Imam Ghazali rahimahullah. Yang mana kitab Minhajul Abidin ni kitab yang diterima pakai tanpa ada tanpa ada pertikaian. Adapun kitab-kitab yang dia akan sebut nanti itu ada beberapa pertikaian, ada beberapa persoalan. Jadi hak kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir itu kitab yang diterima pakai, tidak ada pertikaian. Mana kitab Imam Ghazali karang ni? Karang pada membicarakan untuk memutuskan jalan ibadah, apa ni? Untuk menempuhi jalan ibadah yang sukar, yang payah tu. Mana kitab seperti Ihya Ulumuddin dan kitab Asrar dan kitab Qurbah Ilallah Ta'ala. Itu nama kitab. Dan lainnya daripada yang kitab Ihya, kitab Asrar dan kitab Qurbah, yang meliputi kitab ni, yang melengkapi atas yang halus daripada ulum, daripada ilmu-ilmu yang sukar dan payah atas faham orang yang awam. Orang awam sukar untuk memahami kitab Ihya, kitab Asrar dan kitab Qurbah. Bila orang awam sukar untuk memahami, maka dicedera. Mana apa? Dicerca. Mereka itu orang awam pada beberapa kitab karangan Imam Ghazali yang haluh daripada ilmu-ilmu yang sukar, yang payah difahami. Maka orang awam yang tidak memahami, dia pun cerca. Awam di sini bukan awam am ni, awamul khawas dipanggil. Awamul am ni orang kebanyakan tidak cara pun kitab Imam Ghazali nya. Orang awam hak khas tu, orang awam hak am tu, orang awam hak am dia dah tahu kita asrarnya, kita Qurbah dah tahu. Dan awam mana yang sukar dan payah atau orang awam untuk memahami ini. Bila orang awam ini tidak memahami, maka dia cerca akan kitab Imam Ghazali. Awam ni awamul khawas dipanggil. Awamul khawas ni orang awam hak ada kedudukan lah.
Siapa awamul khawas ni? Di kalangan ulama-ulama zahir. Orang-orang berkenaan lah juga ni, hak khawas juga ni. Bukan awam hak kita biasa sebut orang awam. Orang awam ni orang kebanyakan ramai-ramai. Ada ni. Orang kebanyakan ramai-ramai bukan kata sukar payah untuk memahami kitab hiyat contohnya. Tak kenal pun kitab hiyatnya. Sini orang awam biar sukar payah untuk memahami. Bila mereka tidak memahami kitab hiyat, mereka pun cerca. Kalau orang awam hak am tu, bukan mereka sukar, mereka payah untuk memahami, mereka dah kenal pun kitab tu. Bukan isi kitab, nama kitab pun tak pernah dengarnya. Dan ni awam mana ni? Awam ni pasti dia membaca kitab tu, tapi sukar payah untuk memahami, akhirnya mereka cerca. Ni awam khawas sebenarnya. Orang awam ada kedudukan. Siapa ini tangan ulama zahir. Mereka cerca antara kita ihya ulumuddin. Orang cerca ihya ulumuddin bukan sebarang. Dia kitab Ghazalinya banyak, tapi hak paling masyhur dua lah, Ihya Ulumuddin dengan Minhajul Abidin. Hak dua ni hak paling masyhur sekali. Jadi kalau kita Ihya Ulumuddin ni memang banyak cercaan celaan daripada awamul khawas, orang-orang yang ialah orang-orang ulama ahli zahir. Mereka tidak memahami berkaitan dengan kandungan dalam kitab Ihya yang meliputi, yang melengkapi atas yang halus daripada ulum, daripada ilmu-ilmu. Nak memahami itu sukar. Waktu akhirnya Imam Ghazali pun karang kitab Minhajul Abidin. Ini cerita sebelum Imam Ghazali karang kitab Minhajul Abidin. Dan masuklah mereka itu masuk dengan bahawa membicarakan mereka itu awam tadi ini pada barang yang tiada mengelak akan dia daripadanya. Maka mereka pun bicara bukan mengelak dah lah. Bagai-bagailah dikatakan contohnya kepada kitab Ihya Ulumuddin. Maka dan masuklah mana membicara mereka itu pada barang yang tiada mengelak akan dia akan barang daripadanya. Maknanya tak ada cerita hak molek dah lah. Ihya Ulumuddin begian dicerca, ditolak, dikata macam-macam. Kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kata Imam Ghazali, maka apa perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbil Alamin? Maka apa perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan, kalamullah Rabbil Alamin? Apakah yang perkataan lebih fasih daripada Al-Quranul Karim? Maksud dia gitu. Ini panggil apa ni? Istifham. Istifham takriri lah dipanggil. Makna apakah perkataan yang terlebih fasih? Tak ada dah. Kalamullah Al-Quran lah perkataan yang lebih fasih. Bukan tanya ni tanya, apakah perkataan yang terlebih fasih daripada Al-Quran? Tak tanya dah tu. Dia panggil istifham takriri, nak menetapkan sahaja. Tidak ada. Kalam yang paling fasih tidak ada, melainkan kalam Tuhan Rabbil Alamin. Al-Quran lah hak paling fasih sekali. Tetapi walaupun Al-Quran hak paling fasih, daripada hal senya telah berkata mereka itu kufar. Al-Quran ni apa ni? Khabaran, ceritaan orang yang dahulu-dahulu. Orang kafir kan mengatakan Al-Quran ni asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Al-Quran ni
hikayat-hikayat, cerita-cerita, dongeng orang-orang dahulu. Makna sekarang ni Mazali kata kalam Tuhan Rabbil Alamin, kalamullah Al-Quran, tak ada dah lah hak tu, hak terlebih fasih. Tapi apa kata orang kafir? Orang kafir kata khabaran, cerita orang dahulu-dahulu. Cerita-cerita macam kalau kita kok cerita hikayat-hikayat tu lah kan. Hikayat cerita dongeng tu lah. Kata tu kan, cerita tu, cerita ni, cerita dongeng-dongeng tu. Tu. Mana cerita-cerita orang dahulu-dahulu. Mana hikayat-hikayat dongeng gitu je lah. Orang kafir kata ke Al-Quran ni asatirul awwalin. Kepada Al-Quran, kalam Tuhan Rabbil Alamin yang terlebih fasih. Tapi orang kafir boleh kata macam-macam. Kepada Al-Quranul Karim. Apatah lagi kita Imam Ghazali. Sama telah lah. Tapi Al-Quranul Karim tu yang berkata seumpama tu orang kafir. Tapi kita Ihya Ulumuddin yang cercanya orang Islam. Orang Islam pula bukan orang biasa-biasa, awamul khawas. Awamul khawas. Makna apa ni? Orang awam hak ada kedudukan di kalangan ulama-ulama juga. Cuma Imam Ghazali buat bandingan Al-Quran pun hak lebih fasih pun. Orang kafir boleh kata asatirul awwalin. Cerita-cerita orang-orang dahulu-dahulu. Kalau kita Pak Misa mudahlah. Cerita-cerita hikayat dongeng orang tua-tua tu kan. Macam-macam cerita hikayat dongeng orang tua-tua tu. Yang mana terkadang cerita hikayat dongeng orang tua-tua ni pun ada yang berbentuk pengajaran. Ada yang berbentuk pengajaran, ada yang berbentuk mesti yang boleh mempengaruhi kepercayaan budak-budak. Tu ada cerita-cerita dongeng, faham cerita dongeng. Memang ada yang berbentuk pengajaran, tapi ada yang berbentuk mistik yang boleh mempengaruhi kepercayaan pegangan budak-budak yang suci bersih. Pada ni bukan tak ada cerita-cerita tu ada pengajaran kebaikan, bukan tak ada, tapi kena beringatlah. Kita cerita benda-benda yang mistik, benda-benda yang boleh mempengaruhi kepercayaan. Tapi hak ni bukan hak cerita-cerita mistik saja. Tu cerita-cerita dalam TV tu. Cerita-cerita dalam TV tu kan power tu. Budak-budak tu kalau macam cerita dongeng ni, budak-budak tak kata dongeng. Kita lah kata dongeng waktu ni cerita apa. Kena tipu je tu, tapi budak percaya betul benar. Sama juga macam hak cerita-cerita kartun dalam TV tu, kita kata tu mana bohong tu, mana ada seumpama tu. Tapi yang main budak-budak terkadang dia mempercayai. Dia mempercayai. Kadang-kadang dia pun berangan-angan nak dapat power sebagaimana hak kartun-kartun tu. Itu semua ada unsur-unsur untuk mengelirukan. Kartun-kartun kerja orang kafir ni, dia bukan kerja kosong. Dia bukan kerja kosong. Di masa yang sama pula, kita pula tidak tanamkan akidah yang sebenar kepada anak-anak kita. Pegangan ahli sunnah wal jamaah pada anak-anak kita. Pegang yang suci kepada anak-anak kita. Macam mana kepercayaan budak yang suci ni kepada cerita-cerita yang memang mereka percaya. Itu realiti. Sebab tu mereka berangan-angan nak dapat power sebagaimana hak ditengok tu. Tengok kan budak-budak main tu kan, hak keluar power dia lah. Hidup main, budak-budak main tanah tu kan, hak tu hak keluar power dia, hak tu hak keluar power dia. Mana apa ni? Mempengaruhi. Ni mempengaruhi minda budak-budak yang suci ni. Tapi adakah kita menanam mereka dengan akidah yang sebenar? Kita tidak menanam anak kita dengan akidah sebenar, maka tertanamlah dengan ni. Hak kepercayaan hak karut ni. Hak kita cerita tadi, hak cerita-cerita dongeng lampau ada boleh ambil pengajaran, tapi sebahagiannya boleh mempengaruhi kepercayaan anak kita.
Tapi waktu jarang-jarang dah. Tak ada dah orang tu nak cerita ni. Anak nak tidur nak cerita. Tak ada dah. Sekarang ni anak nak tidur, bubuh telefon tepi dia. Dia boleh tidur. Telefon apa? Telefon power tu lah. Tak ada ni. Power tu lah. Power Ranger. Power tu. Kita betul lah. Kita tahu itu bukan. Tapi budak itu ya. Reality. Dah hari duk tengok. Sebab tu dah cerita-cerita hak dongeng-dongeng tu kita kena kena tapih, ambil hak yang tidak boleh mempengaruhi kepercayaan. Dia cerita-cerita mistik ni dia banyak benda-benda yang khurafat. Tu kena ingat. Benda-benda ni boleh mempengaruhi kepercayaan. Tambahan pula kita cerita kepada budak-budak yang suci yang dia akan terima belaka. Hak betul pun mereka boleh terima, hak tak betul pun mereka boleh terima. Mereka tak pandai dah nak tapih. Nak buat penampiasan mereka tak pandai. Maka mereka terima. Hak suci ni masuk belaka, masuk. Malangnya hak yang sebenar, akidah sebenar tak masuk. Macam mana? Dia panggil cerita-cerita orang yang dahulu-dahulu. Itu kata orang kafir lah kepada kalam Tuhan Rabbil Alamin. Dia kata asatirul awwalin. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah. Ini perkataan ni agak panjang sedikit ni. Tiada engkau dengar kepada perkataan Zainil Abidin, anak Husain, anak Ali radhiyallahu anhu. Anak Husain, anak Ali, dalam ni radhiyallahu anhu. Dalam hak Arab ni ridwanullahi alaihim ajma'in. Mudah-mudahan redha oleh Allah Ta'ala atas mereka itu sekaliannya. Mereka siapa? Zainul Abidin, Husain dan Ali karramallahu wajhah. Jadi ridwanullahi alaihim ajma'in. Didoakan keredaan Allah alaihim lah. Atas Zainul Abidin, cucu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Atas Husain, anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Husain ni cici kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, tiada kau engkau dengar akan perkataan Zainul Abidin. Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Anak-anak tu bing lah tu. Cuma tak kata anak lelaki je. Kalau kata anak lelaki, kita bertukar pula dengan hak satu bangsa tu. Memang bing tu anak lelaki, binti tu anak perempuan. Tapi itu bahasa Arab. Macam sini lah. Zainul Abidin, anak Husain bin Husain, anak Ali bin Ali karramallahu wajhah. Adakah Imam Ghazali tanya, engkau tidak dengar ke perkataan Zainul Abidin? Apa perkataan Zainul Abidin? Inni la aqtumu min ilmi jawahirahu kaila yara zaka zu jahlin fayaftatina ya rab ya rubba jauhari ilmin lau abu ubihi laqila li anta mimman ya'budul wasana walastahalla rijalun muslimina dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasani ilal Husaini wa wassa qablahul Hasana. Terjemahan dia, bahawasanya aku,
kata Zainul Abidin, cicit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, senya menyembunyikan daripada ilmuku akan permatanya. Aku menyembunyikan daripada ilmuku dari akan permatanya, permata ilmu. Permata ilmu yang diserupakan dengan permata. Dia panggil idapat musyabbah bih kepada musyabbah. Akan permatanya, permata ilmu, yakni ilmu yang diserupakan dengan permata pada pihak mahal harganya, pada pihak lebih. Kenapa kata Zainul Abidin dia menyembunyikan ilmunya ni? Supaya tiada melihat orang yang jahil. Supaya orang jahil ni tak tahu apa ilmu yang aku tahu ni. Maka aku sembunyikan. Maka jadi kena fitnah. Kalaulah orang jahil ni dengar, maka kena fitnahlah akan Zainul Abidin. Sebab apa? Mereka tak akan memahami apa ke ilmu yang ada pada Zainul Abidin yang terpaksa disembunyikan. Ilmu ni mari daripada mana? Mari daripada ayahnya Husain radhiyallahu anhu. Husain, Sayyidina Husain ambil daripada ayahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi ilmu tu sampai ke Zainul Abidin, Zainul Abidin kena sembunyikan. Kalau tidak sembunyikan atas orang jahil, maka akan kena fitnah lah Zainul Abidin. Wahai beberapa banyak perkataan ilmu, jikalau aku nyatakannya. Ilmu-ilmu hak lain tu Zainul Abidin ceritakan, tapi ada ilmu yang disembunyikan. Wahai ya rubba, beberapa banyak, bukan wahai tu dah, ya je dah, ya wahai dah, lah. Beberapa banyak permata ilmu, permata ilmu yang halus-halus ni, jikalau aku nyatakannya akan permata ilmu yang halus-halus ni, nescaya dikatakan, orang kata bagiku, engkau daripada orang yang menyembah berhala. Mu ni syirik dah ni, mu kafir dah ni, mu sembah berhala. Kalau ilmu yang halus-halus ni Zainul Abidin, kalau Zainul Abidin nyatakan, ceritakan. Ini cerita ilmu-ilmu ada yang wajib disembunyikan. Ada ilmu yang wajib disembunyikan. Sebab apa? Kalau dinyatakan, maka akan jadi fitnah. Orang akan kata kepada aku, kata Zainul Abidin, engkau daripada orang yang menyembah berhala. Engkau ni kafir ni. Ilmu apa seorang tu kafir engkau ni. Ni ilmu yang halus-halus yang wajib disembunyikan, dan Zainul Abidin dia menyembunyikan. Dan nescaya mengharuskan laki-laki muslimun, mengharuskan mana menghalalkan oleh lelaki muslim. Orang Islam ni bukan cerita orang kafir, kafir tak capung. Dan nescaya mengharuskan, yakni menghalalkan laki-laki muslimun oleh laki Islam ni, mengharuskan, menghalalkan darahku. Mana boleh bunuh lah, kafir dah ni, semua berhala dah ni. Hak Zainul Abidin melihatkan terlebih jahat barang yang mendatang akan dia akan barang keelokannya. Maknanya apa ni? Orang ni melihat akan perkara ni perkara yang jahat, perkara yang salah. Melihat akan terlebih jahat barang yang mendatang akan barang keelokan. Maknanya bunuh akan Zainul Abidin satu benda yang baik. Sebab apa? Sebab kafir dah Zainul Abidin. Dangsanya, kata Zainul Abidin,
telah terdahulu pada bercerita ini Abu Hasan ni siapa Abu Hasan? Dan setelah terdahulu pada bercetera ini, cerita ni, siapa yang cerita ni? Abu Hasan yang cerita. Abu Hasan, siapa Abu Hasan? Ayah pada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Siapa ayah Sayyidina Hasan? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, jadi Hasan tu pak saudara pak saudara kepada Zainul Abidin ni. Maka telah cerita perkara ni oleh Abu Hasan, ayah pada Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kepada Husain, kepada ayah kepada Zainul Abidin, kepada Sayyidina Husain. Dan berwasiat dahulunya, berwasiat oleh ayah kepada Hasan, Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Husain. Tapi ilmu yang sampai kepada Zainul Abidin ni dikena sembunyikan. Kalau tidak sembunyi akan jadi fitnah. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan sifat tabligh Rasul, sifat tabligh Rasul, sifat yang keempat, sifat yang tiga itulah tak? Sifat yang keempat fatanah, yang tiga. Sifat tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi, menyampai akan wahyu yang diperintah akan Rasul menyampaikan kepada makhluk, atau tabligh, menyampaikan akan wahyu yang disuruh mereka itu menyampaikan. Panjang tu. Tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi, makna menyampai, sifat wajib bagi Rasul menyampai akan wahyu yang disuruh akan mereka itu menyampai kepada makhluk. Makna faham di situ ada wahyu yang tidak disuruh menyampai. Maka ulama pun pecah wahyu kepada tiga. Hak yang diperintahkan menyampai, maka inilah hak sifat Rasul menyampaikan akan wahyu yang diperintahkan menyampai. Ada wahyu yang khususiah untuk Rasul. Rasul ni orang pilihan, pasti ada wahyu yang khas untuk orang pilihan. Wahyu ni hanya khas untuk Rasul. Rasul dilarang menyampaikan. Maka Rasul yang amanah pasti tidak akan menyampaikan barang wahyu yang dilarang mereka menyampaikan. Kalau Rasul menyampaikan barang wahyu yang dilarang menyampaikan, Rasul menyampaikan, dipanggil khianah, mustahil. Apa wahyu yang diwahyukan kepada Rasul, khusus untuk Rasul, manusia pilihan, yang dilarang Rasul menyampaikan? Rasul duk tanyalah, sebab Rasul tidak menyampaikan, kita pasti tidak tahu. Ada ni. Cuma kata-kata setengah ulama, di antaranya bila qasa'ah berlakunya qiyamah. Dan macam mana pula hadis Jibril, bila Jibril tanya Nabi berkaitan dengan bila qiyamah, Nabi jawab, mal mas'ulu anhu bi'a'min as-sa'il. Tidak ada yang ditanya ni lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jibril tak tahu, dia pun tak tahu juga. Dalam kitab Dalil Falihin, syarahan pada hadis Riyadhus Salihin, dia ada datangkan di situ, ada setengah pandangan ulama, Nabi diwahyukan kemudian bila qasa'ah berlaku kiamat, tapi Nabi tidak boleh menyampaikan kepada umat. Itu yang diagak oleh ulama-ulama. Pastilah di Rasul, manusia pilihan, ada perkara wahyu yang untuk makluman Rasul sahaja. Orang lebih kan, orang pilihan, pelik apa? Ada satu laginya, ada wahyu yang dipilih kepada Rasul untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang Rasul kira hak sesuai untuk terima. Itu atas penilaian Rasul sendiri. Ada wahyu yang mana diberi pilih pada Rasul untuk menyampaikan kepada mana-mana sahabat, dan untuk tidak menyampaikan kepada mana-mana sahabat. Di artinya
Hak disampaikan pada Sayyidina Ali karramallahu wajah, yang tidak disampaikan pada sahabat yang lain. Yang disampaikan pada Abu Hurairah, yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Sebab Abu Hurairah sendiri pun menyatakan, jikalau aku menyampaikan kepada kamu semua perkara disampaikan oleh Rasul, nescaya kamu akan memancung tekakku kerana kamu mengata aku ni bukan orang Islam lagi. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada perkara yang hanya disampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang tidak disampaikan pada sahabat yang lain. Itu terserah pada Rasul. Kemudian sampai masa Zainul Abidin, kena sembunyi. Kena sembunyi. Sebab tu kita dalam bab ilmu ni bahagi 3 lah. Ada ilmu yang wajib kita sampaikan. Tu tugas kita bila diamanahkan, dikurniakan ilmu oleh Allah, wajib kita menyampaikan ilmu fardu ain, wajib kita menyampaikan. Ada ilmu yang mana tak boleh cerita akan jadi fitnah besar. Ada ilmu yang kita kena pilih-pilih, kena tengok-tengok tempat macam mana, orang nak belajar tu tahap mana. Ni kena pandang letak lah ni. Ada ni ilmu yang wajib kita sampaikan, kita sampaikan. Ada ilmu yang memang kita tak nak cerita, fitnah besar. Ada ilmu yang mana kita kena tengok, pilih-pilih tempat, pilih-pilih orang nak belajar. Dia kena letak begitu. Jangan ilmu hak wajib kita sampaikan, kita tak sampaikan. Ilmu yang kita kena tengok ni, ilmu tasawuf tinggi-tinggi itulah. Ilmu tasawuf halus-halus tu kena tengok-tengok juga. Tengok-tengok molek tempat yang macam mana. Tapi tak glamour lah kalau mengajar ilmu fadhil yang biasa-biasa ni. Mengajar hak tinggi-tinggi dah, tempatnya macam mana, orang nak belajar tu fadhil ainnya macam mana. Tu mana kena tengok-tengok, kena pilih, kena nilai. Hak ilmu-ilmu hak halus-halus, ilmu-ilmu hak tinggi-tinggi. Hak ilmu yang wajib kita sampaikan, ilmu asas fardu ain. Wajib tu atas orang yang dikurniakan ilmu, diamanahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib kena menyampaikan fardu ain tauhid, hak nombor 1. Wajib atas orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Hak tu nak kena ajarnya, hak tu hak wajib. Hak halu-halu, tasawuf tinggi-tinggi, kitab-kitab hakikat hak tinggi-tinggi, hak tu kena pilih molek tempatnya macam mana, orang nak belajarnya macam mana. Gitulah. Hak Rasul diperintah menyampai, Rasul menyampai sekalian. Hak Rasul dipilih nak menyampai kepada sahabat, tidak menyampai kepada sahabat lain, tu terpulang kepada Rasul. Ada wahyu yang memang khas untuk Rasul, yang dilarang menyampaikan kepada umat. Jadi di antara wahyu yang dipilih pada Rasul, ini di antara ceritanya. Hak cerita Zainul Abidin ni. Cerita Zainul Abidin ni sebagaimana cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau cerita ke semua akan dipancung, sebab sudah dikata bukan orang Islam lagi. Dan kata muallif, kata Imam Ghazali rahimahullah, telah menghukumkan hal pada orang yang mempunyai agama menilik kepada segala makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan meninggalkan membantahi. Barulah pergi kepada Imam Ghazali pun mengarang kitab Minhajul Abidin yang alhamdulillah diterima pakai, tidak ada pertikaian di kalangan ulama. Yang mana kitab Minhajul Abidin kira-kira menjadi khulasah kesimpulan kepada kitab-kitab Imam Ghazali yang terdahulu daripada kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.